Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua anak-anak tahun 4, apa khabar semua? Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Solat jangan lupa. Itu pesanan pertama saya. Pastikan solat 5 waktu tu cukup. Sebab itu adalah tiang agama kita. Tidak dapat tidak, kita sebagai orang Islam mesti tunaikan solat. Okey, untuk pelajaran kita pada hari ini, pendidikan Islam. Saya tahu masing-masing semua dah ada buku pendidikan Islam. Jadi sama-sama kita tengok buku pendidikan Islam masing-masing. Pertama sekali, untuk pendahuluan, untuk introduction, kita tengok apa topik-topik yang akan kita belajar pada tahun ni. Okey, tengok dulu sebelah. Kita tengok ya. Okey. Yang pertama sekali, bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Pada tahun ni, murid-murid sekalian, anak-anak sekalian akan menghafal 2 surah. 2 surah sahaja yang wajib dihafal oleh setiap anak-anak sekalian. Yang pertama, surah At-Takatsur. Okey, yang pertama, surah At-Takatsur. Ini surah hafazan. Yang kedua, surah Al-Qari'ah. Surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Yang tu, surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah sampai habis. Okey, itu yang hafazan. Untuk kefahaman pada tahun ni, insya-Allah kita akan belajar tadabbur surah Al-Ikhlas. Apa pengertian surah Al-Ikhlas, maksud-maksud dia. Okey, sekalian. Okey, kemudian kita akan belajar di bidang Al-Quran. Last sekali berkenaan dengan tajwid. Tajwid ni kita akan belajar satu hukum di dalam Al-Quran, yakni nama dia hukum mim sakinah. Hukum mim sakinah. Mim sakinah ni maksudnya mim yang tanda mati. Mim yang tanda mati. Okey, jadi insya-Allah kita akan belajar nanti. Yang kedua berkaitan dengan hukum tajwid, qalqalah. Hukum qalqalah. Qalqalah macam mana, apa huruf dia dan sebagainya. Kemudian last sekali dalam hukum tajwid pada tahun ni, untuk pendidikan Islam tahun 4, kita akan belajar tentang tanda waqaf. Tanda waqaf di dalam Al-Quran. Kita tahu kita bukan orang Arab, jadi kita tak faham maksud dia. Dalam bahasa Melayu sendiri pun, kalau kita salah berhenti, waqaf ni maksudnya berhenti. Kalau kita salah berhenti, akan mengubah maksud. Contohnya, ini untuk introduction je lah. Nanti kita belajar nanti. Contohnya, saya bagi satu contoh. Syahril makan roti John dalam rumah. Okey, satu lagi ayat. Syahril makan roti John dalam rumah. Yang satu lagi, Syahril makan roti John dalam rumah. Kat situ kita tahu ada perubahan maksud daripada ayat apabila salahnya berhenti. Okey, nanti kita akan belajar tentang tanda wakaf. Okey, yang kedua di bidang hadis, satu hadis yang kita akan belajar insya-Allah, yakni memuliakan tetamu. Memuliakan tetamu. Siapa itu tetamu? Nanti kita belajar. Okey, kemudian di bidang jawi, 4 topik. Topik pertama, kenali saya. Cinta itu lisan jawi. Travelog ilmu.
menuju Baitullah. Itu antara topik-topik, tajuk-tajuk yang berada dalam bidang jawi. Okey. Kemudian di bidang akidah, kita akan belajar 4 topik. Yang pertama, agung dan mulianya Tuhanku. Yang kedua, utusan yang mulia. Yang ketiga, kufur. Apa itu kufur? Sifat yang mesti kita jauhi. Yang keempat, nifaq. Sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, yang perlu, yang mesti kita jauhi. Yang itu kita akan belajar nanti. Okey, di bidang ibadah. Di bidang ibadah pula 3 topik. Yang pertama, mari bersuci, yang insya-Allah kita akan cover pada hari ini nanti. Mari bersuci. Yang kedua, menyambut seruan ilahi. Apa itu menyambut seruan ilahi? Nanti kita belajar. Yang ketiga, bulan penyucian jiwa. Apa itu bulan penyucian jiwa? Bulan berapa? Nanti kita belajar. Okey, yang seterusnya di bidang sirah. 3 topik juga kita akan cover insya-Allah pada tahun ini. Yang pertama, janji setia penduduk Yathrib. Yathrib tu apa? Yathrib tu nanti kita akan belajar. Okey, yang kedua, kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu 3 topik di bidang sirah yang kita akan belajar. Okey, yang terakhir sekali di bidang adab. Di bidang adab. Adab ni kita akan cover insya-Allah 4 topik. Yang pertama, tutuplah auratmu. Yang tu aurat perempuan sampai mana, apa dia, aurat lelaki apa dia. Yang tu kita akan teliti lagi apabila kita masuk tajuk ni. Yang kedua, mari berriyadhah. Riyadhah ni bersukan. Macam mana bersukan cara Islam, kita akan belajar. Okey, yang ketiga, jiran sepakat membawa berkat. Jiran sepakat membawa berkat. Itu berkaitan dengan adab-adab berjiran. Yang keempat, guruku sayang. Ini berkaitan dengan adab kita sebagai pelajar dengan guru. Okey, kita masuklah kepada topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini yang kita nak cover adalah mari bersuci di bidang ibadah. Kita tahu bersuci ni penting. Sehingga kan kalau kita badan kita kotor daripada najis, kita solat kita jadi tak sah. Itu pentingnya bersuci. Jadi itu sebab kita nak belajar hari ni tentang bersuci. Kalau tengok pada muka surat 114, masing-masing pelajar buka buku teks muka surat 114. Unit 1 di bidang ibadah, tajuknya mari bersuci. Okey, mari bersuci. Okey, kat sini saya nak highlight benda yang penting kat sini. Saya tak nak panjang, jadi saya terus highlight. Berkaitan dengan mari bersuci ni, kita akan bincangkan tentang najis. Apakah erti najis? Apakah erti najis? Najis ialah kat sini. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sahnya solat. Semua benda kotor yang menghalang daripada sahnya solat. Seperti ni contohnya benda kotor yang menghalang sah solat. Kat sini dia bagi satu, darah. Yang kedua, tahi. Tahi cicak contoh. Tahi ayam. Tahi lembu. Kalau tahi hidung macam mana? Tahi hidung tu najis ke kotoran? Ini kita kena bezakan dua benda. Dua benda antara kotoran dengan najis. Kotoran ni dia kotor, dia jijik, tapi solat kita sah.
Kalau najis, dia kotor, dia jijik, solat kita tak sah kalau ada. Contohnya kotoran, kita punya tai hidung. Kita punya tai hidung itu adalah kotoran. Kalau tai hidung melekat dekat kita punya baju, kemudian kita solat kita sah. Tetapi kalau kita tengah solat, jatuhnya najis cicak, solat kita tak sah kalau kita tak terus buang. Kalau kita tak segera buang, kita biarkan tai cicak tu atas badan atas baju kita. Kita tengah solat kita tak sah. Itu pentingnya kita belajar tentang mari bersuci ni, tajuk ni hari ni. Berkaitan dengan najis. Okey, sekali lagi saya ulang, najis ialah semua benda kotor. Semua benda kotor yang menghalang sahnya solat. Semua benda kotor yang menghalang sahnya solat. Itu pengertian najis. Okey, kita pergi lagi lebih dalam. Najis ada berapa bahagian? Okey, kita tengok Kita tengok. Najis ni, najis ada 3 bahagian. Jenis-jenis najis ada 3. Yang pertama yang dipanggil najis mukhaffafah. Yang ni, najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Air kencing kanak-kanak lelaki. Lelaki saja bukan perempuan. Perempuan tak termasuk dalam najis mukhaffafah ni. Najis mukhaffafah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Maksudnya usianya 2 tahun ke bawah. 1 tahun, 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 11 bulan. Apabila 2 tahun ke atas, dah tak termasuk. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Ini kategori najis mukhaffafah. Tahid bukan. Air kencing saja. Air kencing kanak-kanak lelaki, usia dia tak sampai 2 tahun. Dan pada masa tu dia tak makan apa-apa melainkan susu ibunya sahaja. Kalau najis tu dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah. Apakah najis mutawassithah? Najis mutawassithah ni najis selain. Okey, saya pergi dulu yang ketiga untuk mudah. Untuk mudah kita pergi dulu yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah ni adalah anjing, babi dan keturunannya, serta segala perkara berkaitan dengan keduanya. Contohnya air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Faham tak? Senang je. Najis mughalladhah ni dia berkaitan dengan anjing dengan babi saja. Anjing, babi. Dan keturunannya. Keturunan macam mana? Contohnya, ni contoh je lah. Contoh ada kambing. Dia kahwin dengan anjing. Anak tu kita kategorikan sebagai keturunan. Keturunan anjing. Jadi segala berkaitan dengan anak tu tadi najis mughalladhah. Anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara berkaitan dengan keduanya. Semua benda yang berkaitan dengan anjing dengan babi. Contohnya bulu anjing, bulu babi, darah anjing, darah babi, air liur anjing, air liur babi. Semua tu termasuk dalam kategori najis mughalladhah. Air kencing anjing, air kencing
babi, tahi anjing, tahi babi, itu semua tu adalah kategori najis mughallazah. Ini najis mughallazah. Okey, yang ketiga, kita pergi yang ketiga, najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Najis mutawassithah ni najis selain najis mughallazah yang bawah ni, dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing kita, tahi dan darah. Boleh faham tak? Jadi kesimpulannya daripada ketiga-tiga najis ni, najis mughallazah ni najis yang paling berat. Najis yang paling berat. Berat. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Dan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kita ringkaskan macam tu. Najis mughallazah, najis yang paling berat. Mana tadi? Najis mughallazah, najis yang paling berat. Mughallazah berat, kita letak B. Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, kita letak R, ringan. Dan najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Senang aja. Najis mughallazah berkaitan dengan anjing dengan babi. Yang ni berkaitan dengan anjing dengan babi. Najis mukhaffafah, air kencing bayi lelaki sahaja yang usianya tak sampai 2 tahun, yang tak makan apa-apa melainkan susu ibu dia. Najis mutawassithah selain daripada kedua tu, selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Boleh faham tak? Kita sama-sama fikir dulu. Kalau tak faham, ulang lagi, baca. Tak faham lagi, boleh PM saya personal. Nanti saya jelaskan lagi. Okey, saya rasa setakat tu dulu untuk pagi ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.